Saya disertai sekarang oleh penganalisis politik Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Prof, salam tengah hari. Prof Siva ada di situ? Ya, saya ada di sini. Okey Prof, reaksi awal Prof. Bagaimana Prof membaca kenyataan Istana Negara berkenaan dengan ordinan darurat ini dan apa langkah seterusnya pada hemat Prof berkenaan dengan ordinan darurat dan juga apa yang patut berlaku dalam aturan mesyuarat Dewan Rakyat selepas ini bermula jam 2.30 petang? Saya rasakan kenyataan rasmi yang dikeluarkan Istana Negara menunjukkan bahawa wujud kekeliruan dan juga wujud krisis perlembagaan kerana jelas apabila dinyatakan ia tidak dilanjutkan seolah-olah perkenan ke bawah duli tidak diperolehi. Dalam konteks ini saya percaya ia akan memberikan impak yang cukup besar ke atas politik kepimpinan dan juga kepartian. Sudah pasti isu ini akan terus mendominasi, apatah lagi rakyat sendiri barangkali mahukan satu jawapan yang hakiki ke atas bentuk kepercayaan dan keyakinan yang boleh dibina ke atas apa yang sedang berlaku. Dan bagi saya percaya ini juga memberikan tafsiran ke atas perlembagaan dan dengan kenyataan daripada Istana Negara sudah pasti ini akan membawa kepada polemik berterusan ke atas krisis kepimpinan yang telah berlangsung sekian lamanya. Imbas kembali kepada penonton yang sedikit keliru berkenaan dengan apa yang kita sedang bincangkan ataupun baru saja menonton dan baru saja catch up berkenaan dengan topik ini. Ini merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara. Sekali lagi saya mahu kongsikan dengan anda kerana ini adalah isu penting, ini adalah dasar kepada semua perbincangan kita sekarang ini. Ini kenyataan Istana Negara yang dikeluarkan baru-baru ini, hari ini, kira-kira setengah jam yang lepas, kalau saya boleh kongsikan dengan penonton di luar sana. Ini susulan kenyataan yang dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Tauhidin Hassan, berkenaan dengan ordinan darurat sudah pun dibatalkan pada 21 Julai lepas. Kenyataan itu dibuat 5 hari kemudian pada 26 Julai lepas dan Seri Paduka Baginda bertitah melalui kenyataan Istana Negara bahawa perkara 150(2)B dan perkara 150 Perlembagaan Persekutuan Undang-Undang jelas memperuntukkan kuasa untuk membatalkan ordinan darurat terletaknya adalah pada Seri Paduka Baginda. Sehubungan dengan itu, Seri Paduka Baginda amat duka cita dengan kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Tauhidin bahawa ordinan darurat ini sudah pun dibatalkan pada 21 Julai lepas, walhal pembatalan itu belum lagi mendapat perkenan diraja. Seri Paduka Baginda juga amat duka cita kerana titah kepada Datuk Seri Tauhidin Hassan dan juga Peguam Negara untuk ordinan darurat ini, cadangan pembatalan ordinan darurat ini dibentang di Parlimen dan dibahaskan oleh ahli-ahli Parlimen untuk diungkaikan, tidak dilaksanakan. Istana Negara dalam kenyataan juga menyifatkan bahawa kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Tauhidin tidak tepat dan juga telah mengelirukan ahli-ahli Parlimen dan menegaskan bahawa permohonan pembatalan semua ordinan darurat dilakukan secara tergesa-gesa tanpa dibentang di Parlimen dan kenyataan yang bercanggah serta mengelirukan di Parlimen bukan sahaja gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang tapi juga membelakangkan fungsi dan kuasa Seri Paduka Baginda selaku Ketua Utama Negara. Ini adalah apa yang kita bincangkan sekarang dan akan mendominasi perbincangan di Dewan Rakyat bermula jam 2.30 petang nanti. Prof adalah penganalisis politik. Saya mau tanya berkenaan dengan soal persepsi dan juga apa seterusnya, bukan terlampau banyak kepada aspek undang-undangnya. Jadi Prof, apa seterusnya untuk pihak-pihak ahli parlimen di bahagian kerajaan? Apa langkah seterusnya mereka bermula dengan apa yang patut mereka lakukan bermula apabila sesi Dewan Rakyat bermula sambung semula pada jam 2.30 petang nanti? Saya rasakan apabila tidak ada pewartaan kerajaan ataupun perkenan dari kebawah duli dan juga kenyataan dari pihak Peguam Negara, itu juga telah melahirkan satu bentuk krisis ke atas legitimasi politik dan juga keabsahan kepimpinan. Kerana keputusan dibuat seolah-olah menyanggahi apa yang telah dipersetujui dan juga apa yang sudah termaktub dalam perlembagaan di bawah perkara 150 dan juga kedudukan ke bawah duli yang di Tuan Agong. Bermakna selepas ini sudah pasti pihak blok pembangkang akan meneruskan agenda untuk membawa kepada usul tidak percaya ke atas kerajaan. Kerana apa yang telah dibawa itu seolah-olah telah melanggar peraturan Dewan dan juga perlembagaan dan juga ini boleh membawa kepada krisis kerajaan, krisis ke atas kepimpinan dan juga
legitimasi ke atas kedudukan Perdana Menteri, melainkan wujud satu kenyataan lain daripada kerajaan untuk meredakan suhu politik yang sekian lama mendidih. Jadi jika tidak ada satu kenyataan yang rasional dan praktikal dari kerajaan, maka saya percaya ini akan membawa kepada kemelut krisis perlembagaan yang turut telah melibatkan pihak istana kini. Usul tidak percaya, adakah ia boleh dikemukakan? Kerana ini bukan persidangan Dewan Rakyat, ini adalah mesyuarat khas Dewan Rakyat di mana ia terletak di bawah kuasa Perdana Menteri dan juga Ketua Majlis untuk menentukan aturan mesyuarat. Jadi dalam mesyuarat Dewan Rakyat ini sungguh pun kita nampak macam sesi yang sama, tapi secara teknikalnya ia bukan sesi yang sama kerana tidak ada secara teknikalnya bahas, hanya ada tanya soalan dan minta penerangan dan tidak akan ada sebarang pengundian. Prof. Ya, bagi saya, walaupun ini merupakan satu mesyuarat khas, Speaker mempunyai kuasa untuk menentukan apa yang boleh dibawa, tapi kita juga percaya perkara 11(3) dalam perlembagaan memberikan agenda ini ditentukan oleh Perdana Menteri. Tetapi berada dalam kedudukan seperti ini, apabila ada yang sudah menyoal kedudukan kepimpinan dan juga kerajaan, saya rasa satu langkah yang lebih rasional perlu diambil. Walaupun tidak boleh dibawa ke sidang khas ini, perlu ada satu platform yang lebih jelas untuk membolehkan keadaan ini diperbetulkan. Ini membawa kepada soal perlembagaan, ini membawa kepada soal ordinan darurat yang sudah disetujui. Dan jika tidak diperkenankan, apakah kita masih lagi berada dalam keadaan darurat? Apakah kita akan masih berada dalam kedudukannya sehingga 1 Ogos? Jadi kesemua ini kerajaan saya rasa mempunyai tanggungjawab untuk jelaskan kepada rakyat supaya kekeliruan ini tidak berpanjangan. Walaupun usul tidak percaya, usul percaya tidak boleh dibawa kerana kita tahu kuasa agenda pada Perdana Menteri, tetapi saya melihat mungkin ada platform lain yang boleh digunakan pakai untuk memastikan kita tidak berada dalam keadaan yang mana keabsahan kerajaan dipersoalkan. Kerana itu juga akan mempunyai implikasi lain yang saya rasakan lebih besar. Kalau kita boleh bentang dan juga bahas untuk penamatan ordinan darurat selepas ini, sudah tentu semua mungkin sehaluan, mungkin semua akan mengundi untuk menyokong kerana ia juga akan tamat pada 1 Ogos anyway. Jadi adakah semua ahli parlimen sememangnya akan menyokong untuk penamatan darurat ini jika ia diusulkan dan diundi di parlimen sekalipun, Prof? Ya, saya rasakan inilah yang boleh menguji keupayaan kerajaan untuk mencari keadaan yang menang-menang dengan blok pembangkang supaya ia tidak berpanjangan. Ini juga akan memerlukan kompromi dari pihak kerajaan dan juga blok pembangkang. Tapi sejauh manakah keutamaan diberikan ke atas dalam penyelesaian daripada meneruskan agenda politik dalam konteks ini. Jadi jika usul itu dibenarkan dan disokong, saya percaya akan disokong. Cuma barangkali hari itu tidak dibawa kerana khawatir tidak akan mendapat sokongan sepenuhnya. Tapi kini saya rasa perlu ada usaha untuk membawa kepada meja perundingan di antara kedua-dua pihak. Perlu ada tawar-menawar supaya ia tidak menjejaskan kredibiliti dan reputasi kerajaan yang saya rasa sedikit tercela selepas kenyataan Istana Negara. Okay. Jadi kalau kita lihat pada asasnya dan pada semangatnya adalah untuk menamatkan darurat. Dan selamat untuk kita mengatakan bahawa hampir kesemua ahli parlimen, jika tidak semua sehaluan, sudah tentu ahli parlimen pembangkang akan mengundi untuk menamatkan darurat jika ada usul dan pengundian, dan sebahagian besar jika tidak semua ahli parlimen kerajaan juga akan menamatkan darurat juga, mengundi untuk menyokong menamatkan darurat kerana kerajaan telah pun menyatakan bahawa mereka tidak akan menasihati Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong untuk melanjutkan darurat melebihi 1 Ogos 2021. Jadi kalau kita letak pada undian sekalipun, semuanya sehaluan. Mereka mahu undi untuk sokong menamatkan darurat. Jadi adakah ini juga sebenarnya balik pada soal technicality, bagaimana ia memperoleh perkenan atau tidak, sedangkan semua sehaluan untuk menyokong penamatan darurat termasuk ahli parlimen kerajaan. Jadi adakah ini juga satu kesempatan untuk ahli parlimen pembangkang untuk harp on the technicality bahawa mungkin pelaksanaannya sedikit kurang, tidak mendapat perkenan dan mungkin diumumkan terlebih awal dan sebagainya. Adakah mereka menjadikan itu sebagai peluru dalam Dewan Rakyat? Saya rasakan sokongan boleh diperolehi, tetapi sejauh manakah impak dan kesan ke atas reputasi kerajaan itu sendiri yang sudah menyatakan perkenan sudah diperolehi, menyatakan bahawa
sudah tidak dilanjutkan sejak 21 Julai, perlu ada justifikasi di situ. Jika tidak ada justifikasi, saya percaya kemelut ini akan membawa kepada polemik pertembungan di antara dua blok. Walaupun akhirnya saya percaya kedua-dua blok boleh bersetuju di dalam Dewan untuk membenarkan isu ini, ordinance ini tidak dilanjut, ordinance ini dihentikan. Tapi bagaimana pula dengan keputusan yang telah dibuat pada 21 Julai? Kenapakah dinyatakan 21 Julai pada 26 Julai ketika mesyuarat khas Parlimen ini bersidang? Jadi itu juga saya percaya memerlukan jawapan yang hakiki dari pihak kerajaan. Walaupun ketika itu mungkin membuat keputusan dalam keadaan terdesak, tapi bersediakah untuk menzahirkan satu keputusan baru daripada pengundian yang mungkin dipersetujui oleh blok pembangkang dalam keadaan sekarang ini. Bagaimana kita mahu faham lagi apa yang ahli Parlimen Pembangkang mahukan selain daripada mereka mahu membincangkan dan mendebatkan atau membahaskan berkenaan dengan ordinans darurat ni? Adakah mereka juga mahu keupayaan untuk memberikan semak imbang dan lebih, iaitu kita letakkan jika ia diusulkan di Dewan Rakyat ataupun dimasukkan dalam aturan mesyuarat, untuk mereka memberikan perbahasan ataupun perbincangan dan kritikan terhadap elemen-elemen dalam ini, aspek penguatkuasaan, penggunaan dana dan sebagainya yang berkait dengan pelaksanaan ordinans darurat? Saya rasakan itu yang sebenarnya dimahukan oleh pembangkang supaya Parlimen bersidang, kerana merasakan bahawa fungsi pembangkang itu perlu dipertontonkan, peranan semak dan imbang yang jelas boleh mengimbangi apa sahaja keputusan yang pernah dibuat oleh kerajaan. Dan bagi kerajaan perlu menunjukkan bahawa ia merupakan sebuah functioning government, kerajaan yang berfungsi. Jadi dalam konteks sekarang ini, pembangkang cuba menunjukkan kedudukan mereka sebagai satu blok yang boleh mengangkat kedudukan mereka, mengimbangi beberapa keputusan yang pernah dibuat oleh kerajaan. Jadi ini masanya saya rasa bagi pembangkang untuk mengambil kesempatan, dan juga mungkin ini akan menjadi satu senjata untuk membawa keterhakisan sokongan ataupun defisit kepercayaan ke atas kerajaan. Okey, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia. Lebih banyak lagi kita akan bincangkan dan kupas dari semua aspeknya, dari aspek undang-undang termasuk aspek undang-undang dan juga aspek yang lain. Dan kita juga akan kembali kepada wartawan kami di Parlimen, Firdaus Azil, untuk memberikan perkongsian lanjut. Tidak banyak kita lihat tadi berkenaan dengan penangguhan awal sidang Dewan Rakyat atau mesyuarat khas Dewan Rakyat.